pesanan ataupun nasihat yang baginda Nabi SAW sampaikan kepada sahabat yang bernama Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sayyidina Muaz bin Jabal seorang pemuda yang sangat hebat, yang mula peluk Islam sekitar belasan tahun. Ada riwayat kata umur 18 tahun, ada kata 16 tahun dan sebagainya. Dan Muaz bin Jabal termasuk seorang sahabat yang Nabi endorse, yang Nabi maklumkan kepada para sahabat, kalau nak ambil bacaan Al-Quran, ambillah daripada 4 orang sahabat ini. Dan Muaz bin Jabal termasuk salah seorang daripadanya. Artinya dia hafiz Al-Quran. Dan ketika mana baginda Nabi SAW nak mengutuskan Muaz bin Jabal pergi ke Yaman sebagai pendakwah, sebagai gubernur, ketika Nabi pimpin Muaz bin Jabal nak melintasi sempadan Madinah, banyak pesanan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Sayyidina Muaz bin Jabal bukan orang biasa, tuan-tuan. Sebab Nabi pernah menyatakan bahawa nanti di yaumil qiyamah, Muaz bin Jabal akan pegang panji para ulama. Artinya Muaz ini ketua kepada para ulama. Dalam kehebatan ilmu ni yang sangat hebat, Nabi tetap juga berpesan dengan banyak pesanan. Cuma saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu pesanan sahaja. Mudah-mudahan bila mana kita beramal dengan pesanan ini, sedikit sebanyak dapat tempias. Tak sepenuhnya Muaz bin Jabal pun tak apalah, tapi dia pesanan daripada Nabi, ambil sungguh-sungguh. Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, bila mana kamu berdakwah di Yaman, kamu sebarkan Islam, kembangkan Quran dan sebagainya, jangan tinggalkan doa ini setiap kali kamu lepas solat. Di setengah riwayat kata ketika di akhir solat. Apa doanya? Dan doa ini tuan-tuan dan datuk, tansi-tansi sekalian, kita hafal lah sebenarnya. Memang kita hafal. Cuma tinggal lagi kadang-kadang dalam kita hafal doa ini, kita kurang beramal dengan doa ini. Dan bukan tak amal, kadang-kadang kita terlupa pula nak baca. Dan bila kita baca, kadang-kadang kita tak faham apakah arti doa ni. Kita dengar hafal, sekali kita hafal saja tanpa penghayatan. Apa pesanan Nabi? Boleh ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal kan? Allahu Akbar. Doa pendek, Ustaz. Iya, doa pendek. Dan pesanan inilah yang Nabi pesankan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, yang keilmuannya Masya Allah, Tabarakallah. Nabi declare dia endorse sebagai ketua para ulama. Sebab itu dalam kepimpinan khalifah, sama ada daripada Abu Bakar sampailah ke Sayyidina Ali, Muaz bin Jabal dilantik sebagai penasihat berkaitan tentang perkara fiqh, tentang ibadah. Sebab memang hebat Muaz bin Jabal ni. Nabi pesan, Muaz, jangan tinggalkan doa ini di setiap kali kamu selesai menunaikan solat. Kita ulang balik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku ya Allah. Kita minta bantuan daripada Allah. Kan setiap kali kita solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkaulah tempat kami sembah ya Allah, dan wa iyyaka nasta'in, Engkau minta pertolongan ya Allah. Ni doa dia. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah kami ya Allah, ala zikrika, ke atas mengingatimu ya Allah. Untuk melazimkan lidah kita ini siap sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Minta bantuan. Bukan kata, Ustaz, saya ni hafal lah Ustaz, masalah tak. Syaitan
dia akan cuba mencari ruang-ruang macam mana nak hasut kita ni. Kalau time masjid kita tak ingat, kita ingat Allah, okey tak masalah. Kadang-kadang kita terlupa time bila? Time nak pakai kasut. Kita terlupa sarung kaki kiri dulu. Tak baca apa-apa pun. Kadang-kadang kita terlupa nak buka pintu kereta. Duk sembang-sembang dengan isteri, buka terus, tak baca bismillah pun, terlupa. Itu ruang-ruang yang syaitan nak lupakan kita. Itu sebab kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah kami ini, bantulah aku ni ya Allah, ke atas nak mengingatimu, nak zikir padamu sentiasa. Satu. Wa syukrika, dan mensyukuri segala nikmatmu ya Allah. Time kita dapat rezeki, syukur, alhamdulillah. Time kita susah payah, kita diuji kadang-kadang masalah kewangan dan sebagainya, dapat rezeki, syukur, alhamdulillah. Tapi ada kalanya, bila mana kita dalam keadaan kita senang, kita sihat, kita lupa. Bahkan kesihatan itu tadi pun rezeki daripada Allah. Kita dapat datang hadir awal ke masjid, dapat pada saf yang pertama, tak ucap pun alhamdulillah, cakap, oh, aku dapat datang awal hari ini, untung dapat depan, diam, tak sebut alhamdulillah pun. Kita minta bantuan daripada Allah untuk pimpin kita. Dan setiap apa yang kita dapat, kita terima daripada Allah SWT, lazimkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sebab memang syaitan pun mencari ruang dan peluang untuk melupakan kita syukur kepada Allah. Saya juga tuan-tuan, berada pada depan tuan-tuan ni bukan hebat dah, tapi syukur alhamdulillah, Allah rezekikan untuk saya panjang-panjangkan pengetahuan yang ada. Sebab Nabi pesankan, Iza mata benu Adam in qata'a amalu. Bila matinya anak Adam tersebut, terputus segala amalan illa bisalasin. Kena 3 perkara. Yang pertama sedekah, yang kedua ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sebab itu seboleh-bolehnya tuan-tuan, ayah-ayah sekalian, ibu-ibu yang berada di rumah, saya nak kongsi juga. Walaupun dah pernah dengar dah ada ayat ni, doa ni dah banyak amal dah, tapi sekurang-kurangnya ada 4, 2, 3 orang yang mungkin first time dengar, nak amal lah doa ni. Itu ustaz tu kongsikan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan ingat pada saya, doakan juga kebaikan untuk saya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Berdua. Bantulah kami ya Allah, bantulah aku ya Allah, untuk saya zikir kepadamu dan mensyukuri segala nikmat yang kau berikan kepada kamu. Kita tak nak lupa tentang nikmat ni tuan-tuan. Sebab itu Allah rakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman, Allah ulang 31 kali ayat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita selak Quran, tengok terjemahan apa dia. Mana lagi nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Sedangkan bila kita baca kalimah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana kalimah nikmat dekat situ? Tak ada kalimah nikmat ke? Dalam Quran ada kan? Wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kamu nak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kata Allah, takkan terhitung. Artinya ada kalimah nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, iaitu jalan-jalan yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Ada kalimah nikmat. Tetapi kenapa dalam surah Rahman Allah tak gunakan kalimah nikmat? Bukan disebut fabi ayyi ni'matallah, dah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kata para ulama tafsir, ala'i ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian. Sebab pemurahnya Allah, Allah berikan memang hak hambanya. Beriman ke, tak beriman ke, takwa ke, kufur ke, pemberian tu akan sampai. Nikmat bagaimana? Contoh katalah kesihatan Allah berikan kepada kita.
Kita bangun pagi, alhamdulillah syukur sihat, dapat cilik mata, dapat hari Jumaat hari Sayyidul Ayyam. Nak awal-awal lah ke masjid, nak iktikaf awal, nak berzikir, nak dengar tazkirah dan sebagainya. Gerak awal, alhamdulillah. Hari Jumaat kita sihat dan sampai ke masjid awal, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tempoh tersebut, itu dipanggil nikmat. Dipanggil nikmat. Sebab kesihatan tadi membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian kesihatan tadi, Allah izinkan untuk kita solat sunat, tahiyatul masjid, solat duha, baca Quran, zikir dan sebagainya, dekat dengan Allah, dikira nikmat. Tapi bila mana kita bangun pada waktu pagi, kesihatan yang ada, badan yang sadar, kita lihat, hari Jumaat, alah leceh lah. Kan tengah hari lah Jumaat pula, nak pergi masjid, kerja banyak nak buat ni. Tak payah pergi lah, rehat je seminggu, tak masalah lah. Kita sebut macam itu, memang tak pergi langsung lah tengah hari tu. Kesihatan yang Allah berikan jauh daripada rahmat Allah. Tak ada peluang pun kita nak solat sunat, tahiyatul masjid ke, nak duha, baca Quran, tak ada langsung. Sibuk dengan bekerja. Itu dipanggil bala. Itu sebab dalam satu Rahman Allah tak sebut nikmat, Allah sebut alai, tentang pemberian. Di doa tadi Nabi pesan pada Muaz, amalkan. Yang kedua, wa syukrika, minta bantuan daripada Allah untuk bantu kita ini sentiasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di level mana sekalipun, jangan pernah merasakan aku ni dah okey dah. Dia terasa macam tu, seolah-olah macam rasa memang kita masalah lah. Ada something pada dalaman kita. Dan syaitan dah berjaya masuk dalam diri kita untuk memesongkan kita. Tu yang kedua. Yang ketiga, wa husni ibadatik, dan perbaikilah ataupun dan pencantikkanlah dalam ibadahku kepadamu ya Allah. Artinya minta Allah bantu kita untuk kita tunaikan ibadah kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Bukan kata sambil lewa dah. Waktu solat memanglah panjang. Kalau Jumaat habis je khatib khutbah tu selesai tu, tak adalah. Bila lambat tu lambatlah. Kalau kata orang datang tak sempat dengar khatib berkhutbah, tak sah Jumaatnya. Datang imam dah baca Fatihah dah contohnya kan, terus sembahyang Zuhur. Tapi kalau Zuhur lain, waktu lain, Zuhur Asar panjanglah, tak masalah. Tapi minta kepada Allah bantu kita untuk tunaikan ibadah tersebut dalam keadaan yang terbaik. Apa yang terbaik? Semestinya lah solat di awal waktu. Yang kedua, berjamaah. Sekurang-kurangnya 2 orang. Tak dapat di masjid, di surau pun boleh. Tak dapat di surau, tempat kerja pun boleh. Tak dapat tempat kerja kat rumah pun boleh. Kita minta kepada Allah, wa husni ibadatik. Kita ini tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang sekalian, kita insan yang lemah, yang sentiasa memerlukan bantuan daripada Allah. Jangan pernah meletakkan mendabik dada kita berada di level mana. Hatta Nabi pesan ni bukan pada orang yang biasa-biasa. Nabi pesan pada ketua para ulama, Sayyidina Muaz bin Jabal. Sebab level syaitan, iblis pun ada macam-macam. Kalau tengok orang tu iman dia kuat-kuatlah, lainlah orangnya, cabarannya, bentuk yang berbeza. Apatah lagi kita yang lemah ini perlu sangat bantuan daripada Allah. Setiap gerak-geri kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya nak ulang banyak-banyak agar biar ingat dalam ingatan kita ini, sekurang-kurang di dalam solat kita, lepas solat kita, dalam doa kita ada doa ini. Ya Allah, bantulah diri ini ya Allah atas sentiasa mengingatimu, berzikir kepadamu dan mensyukuri segala nikmat-Mu. Dan dalam setiap ibadahku ya Allah, berikan yang terbaik. Perbaiki setiap ibadahku ya Allah. Kita minta kepada Allah, hadam sungguh-sungguh.
Amal, hafal dah. Amal kadang-kadang tak. Kena concentrate, kena konsisten. Kena hadam sungguh-sungguh. Kalau dapat, titiskanlah air mata. Ya Allah, bantuku ya Allah. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah. Tuan-tuan, tangan yang Allah anugerahkan kepada kita, tuan-tuan, mampu untuk mengangkat telefon yang berat. Kadang-kadang mampu untuk angkat lebih 2-3 telefon. Tapi untuk menyelak sehelai helaian Quran, kalau tak izin oleh Allah, tak ada bantuan daripada Allah, tak mampu nak selak, tuan-tuan. Pegang telefon, okey, boleh, WhatsApp, tak ada masalah, kan? Tapi nak buka Quran, nak selak, leceh, payahnya, tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak minta bantuan daripada Allah. Itu sebab Nabi pesan kepada kita, Nabi pesankan pesanan ini pada Sayyidina Muaz bin Jabal untuk amalkan doa ini sungguh-sungguh. Tuan-tuan amalkanlah, tuan-tuan. Macam yang saya juga untuk amalkan sama-sama. Kadang-kadang kita terleka. Kadang-kadang kita terlupa nak amalkan doa ini. Saya ulang balik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Bantulah diriku ini ya Allah atas mengingatimu ya Allah, dan mensyukuri segala nikmatmu ya Allah, dan perbaikilah, terima ibadahku yang terbaik ya Allah. Kita minta macam itu. Itu doa kita. Satu. Sebab Nabi sebut, Allah sebut dalam Quranul Karim dalam suratul Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita. Allah nak terima amalan daripada kita, amalan yang terbaik. Kita tak tahu sampai ke hari ini, adakah amalan kita yang Allah terima? Kalau Allah terima amalan kita pun, adakah itu yang terbaik? Ataupun biasa-biasa sahaja? Ada satu kisah lagi, tuan-tuan. Saya ambil daripada kitab At-Tawabin, karangan Imam Ibnu Qudamah, tentang seorang lelaki yang semasa mudanya, semasa hidupnya, seorang pemabuk. Apa pemabuk? Pastilah arak berada di tangannya. Dan bukan itu sahaja. Setengah riwayat mengatakan bahawa pemuda ini mabuk dan semua perkara. Harta pun dia, wanita pun dia dan sebagainya. Pemuda ini hidup sezaman dengan Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bintu Fatimah Zahra bintu Rasulullah SAW. Dia hidup sezaman dengan cicit Nabi SAW, pemuda ini. Kata Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya At-Tawabin, pemuda ini yang bernama Bishar Al-Hafi, Bishar Al-Hafi, semasa dia berjalan dalam kemabukannya, balik daripada kelab malam, mungkinlah mabuk kan, tengah-tengah berjalan tu, tuan-tuan, satu kertas terbang di depan matanya dan hinggap dekat kaki dia. Orang mabuk tengok jalan macam mana? Kita tengok TV kan, tu hoyong-hayang, kadang-kadang nampak apa ni, contoh kan. Kertas tu terbang depan dia, jatuh kat kaki dia, tengok ada kertas jatuh. Dia pun dia ambil kertas tu dan dia cuba buka, dia buka, dah mabuk tu pun dia nampak ada kalimat Allah. Dia kenal Allah walaupun dia mabuk. Dia tengok ada kalimat Allah, dia tengok ada kalimat Allah, dia kata. Dia kata dia nak ambil, nak buang. Dia terfikir, kan kalau aku buang sekarang, kena pada orang lain, dia pijak, dosa dah aku ni, dia kata. Dia mabuk ni, tapi boleh fikir balik. Kalau macam itu, aku ambil kertas ni, aku simpan lah, simpan dalam poket dia. Disimpan dalam poket dia, tuan-tuan, dia bawa balik. Sampai dekat rumah, dia letak botol arak dia, dia teringat ada kertas. Oh, ada kertas. Dia ambil kertas tu, letak dalam almari dia, tempat tinggi. Dan dia pun duduk kat sofa, duduk, dah mabuk betul, langsung pengsan dan tertidur. Ketika dalam tidurnya, Allah hadirkan satu mimpi. Dan dalam mimpi tersebut ada satu suara. Wahai Bishar, oleh kerana kamu dah memuliakan nama kami di dunia,
Kamu selamatkan nama kami di dunia daripada rosak dan sebagainya. Nama kamu akan dibesarkan nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Dia tersedar. Dia menangis. Astaghfirullahalazim. Dia kata, apa dah aku buat ni? Lalu dia mandi, dia bersihkan diri, dia solat sunat taubat dan dia doa kepada Allah. Ya Allah, bermula pada hari ini, demi Allah, aku akan tinggalkan aktiviti pemabukan aku, tinggalkan aktiviti arak aku, dan aku bernazar, ya Allah, aku akan jalan kaki, aku akan berjalan atas muka Allah ini tanpa berselipar. Sebab dengan selipar itulah aku buat keburukan. Artinya dia nak berjalan kaki ayam. Itu sebab nama dia Bishr Al-Hafi, pejalan yang berjalan kaki dengan kaki ayam. Bishr, lelaki pemuda, Al-Hafi yang berkaki ayam. Ada cerita ni dan kitab At-Tawabin, tuan-tuan boleh baca. Pada malam itulah tuan-tuan, asbab satu kebaikan sahaja. Apa dia buat? Hanya selamatkan cebisan kertas. Dan selamatkan nama Allah tadi itu, Allah pandang sebagai ahsanu amala, amalan yang terbaik, amalan yang ikhlas di sisi Allah SWT, Allah terima. Kita tanya diri kita sendiri, tuan-tuan dan datuk tansi sekalian, sepanjang hidup kita ke hari ini, ada tak amalan kita yang terbaik? Kadang-kadang kita rasa macam amalan tu baik dah, tapi sisi Allah tak bernilai. Sebab tu ada syair kata, halaka sirrun indallah. Adakah ada untuk kamu itu sirrun, rahsia, indallah, di sisi Allah SWT. Arti dalam amal ibadat kita hari ini, ada tak amal ibadat yang kita buat hanya kita dan Allah saja tahu? Kalau belum, kena usahakan. Sebab rata-rata orang hari ini, bila buat amal ibadat, update dulu. Dekat status, dekat FB, dekat Twitter, Instagram dan media sosial pun update. Dan hari ini sumbang 1,000. Letak tabung, gambar kat tabung, selesai sedekah Jumaat. Anda dah ke? Contoh. Selesai baca suratul Kahfi, ambil gambar. Dan Al-Kahfi hari ini, syukur Alhamdulillah. Kan? Memang niat kita baik nak ajak orang, tapi itu membuka ruang-ruang hasutan daripada iblis, syaitan laknatullah. Kita buat kebaikan apa lagi pun, kita ambil gambar update. Tengok pada niat. Ustaz, niat saya ikhlas Ustaz. Kan kena cek balik. Okey? Sebab itu kita kena usaha sungguh-sungguh. Biar apa yang kita buat halaka sirrun indallah. Ada tak amalan kita ni rahsia, ada kita dengan Allah sahaja. Orang lain tak tahu. Macam tadi tak siapa tahu pun. Bishr ambil cerita kertas tak tahu, dia tahu. Dia selamatkan nama Allah. Tetapi sebab diselamatkan tadilah Allah muliakan dia, nama dia di akhirat. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, saya menyeru kepada semua para jamaah, pada sedang penonton yang ada di rumah, untuk kita usahakan untuk buat satu amal yang orang lain tak tahu. Buatlah apa benda pun tuan-tuan. Kita bantu orang dalam senyap-senyap. Kadang-kadang isteri pun tak tahu, tak apa. Untuk kita bantu kebaikan. Tapi jangan bantu ibu tunggal lain pula. Kalau bantu ibu tunggal, si tak tahu kan, mengamuk kat rumah, payah. Kan? Ini kebaikan ni senyap-senyap. Tiba-tiba dapat maklumat, dapat WhatsApp. Terima kasih bantu saya. Ramai perempuan kan. Si tak siapa ni? Itu ala janda sebelah tu, contoh kan. Dah kantoi kat situ. Ustaz kata diam-diam. Dah. Ini kebaikan kita dengan Allah. Bersedekah ke contohnya. Ya, kita bagi bersumbang orang sebagainya. Amalan kita contoh bangun malam tuan-tuan. Isteri tak tahu pun kita bangun malam. Itu pun terbaik. Memang sebaiknya kena kejut juga isteri. Jom sama-sama. Tapi ada part di mana kita nak berahsia. Kita cuba nak diam-diamkan apa kebaikan yang kita buat. Sebab itu rahsia kita dengan Allah. Dan mudah-mudahan amalan yang kita buat tu, rahsia kita dengan Allah, itu yang terbaik. Mana tahu? Ahsanu amala. Dan bila baik itu tadilah yang bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan para jamaah sekalian,
Cukup sekadar perkongsian pada tengah hari ini tentang dua kisah yang saya bawa. Satu tadi kita amalkan sungguh-sungguh doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal dalam usaha kita untuk sentiasa ingat kepada Allah, mensyukuri segala nikmat Allah, dan kita buat amalan yang terbaik dari segi ibadat kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amalkan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, dalam kisah Bishr Al-Hafi tadi, hal laka sirrun indallah. Ada tak rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Rahsia kita dengan Allah kadang-kadang buat benda kemaksiat. Kita buat, orang tak tahu dan dia buat kejahatan kan. Itu jahat. Ni perkara kebaikan. Sama ada kita tolong orang ke, kita bersedekah ke, kita baca Quran diam-diam ke, kita hafal Quran diam-diam ke, itu pun rahsia juga. Tiba-tiba isteri kita cakap, bang, imam bang, kita pun baca surah panjang sikit. Isteri tengok, bila masa suami aku hafal surah ni? Tengok dekat rumah tak baca Quran pun, tak nampak pun baca Quran. Orang tanya, bang, boleh hafal Quran bang? Abang dekat pejabat. Bila pergi pejabat, sebelum mula kerja tu, abang dah azam dah. Satu hari hafal satu ayat. Dan sekarang Alhamdulillah dah lama amalkan dah. Dapat ayat yang lain. Usaha kata, oh hebatnya bang. Tu rahsia tak tahu. Sebab kita kena buat macam tu. Isteri kita bersama kita hidup sama-sama kan, tak nampak kita ngaji pun bila. Tapi kita pergi pejabat, kita di bilik seorang-seorang, sebelum mula bekerja, kita buka Quran, hafal ayat ni dulu. Besok tambah tu ayat lagi, satu ayat lagi. Sudahnya banyak ayat kita hafal. Alhamdulillah. Itu kebaikan mungkin jadi tuan-tuan. Amalan yang terbaik ialah pandang kita. Dan mudah-mudahan asbab kebaikan itu tadilah yang bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada saya. Minta ampun dan maaf terkasar bahasa dan sebagainya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المعمور صلى